Ya Allah, sedapnya tidur petang-petang ni. Malasnya absen. Hai, sorry, malas bersenam. Itulah salah satu senario rakyat Malaysia pada hari ini, yang mana pada waktu-waktu petang sebegini lebih terjerumus atau lebih berat untuk tidur, untuk berada dalam rumah, makan, tengok TV. Namun demikian, perkara-perkara sedemikian mampu memberi kesan yang negatif kepada diri kita, iaitu obesiti. Jadi, apa itu obesiti? Hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan obesiti. Menurut Myers 2004, obesiti didefinisikan sebagai lebihan lemak tubuh yang boleh menyebabkan masalah kepada kesihatan. Obesiti juga berlaku apabila saiz atau bilangan sel-sel lemak di dalam tubuh badan meningkat. Seseorang boleh dikatakan obesiti apabila berat badannya melebihi 30% lebih tinggi daripada julat normal bagi tinggi, jantina dan umurnya. Indeks jisim tubuh BMI ialah salah satu cara untuk kita mengira jumlah lemak dalam badan anda secara kasar. Pengiraan indeks jisim tubuh BMI sama dengan berat dalam kilogram bahagi tinggi dalam meter kuasa 2. Seseorang itu dikategorikan sebagai obesiti apabila berat badannya melebihi 35. Sekarang, mari kita lihat contoh pengiraan BMI kawan kita iaitu Amir dan Benji. Amir seorang lelaki yang mempunyai berat badan sebanyak 35 kg, manakala ketinggiannya ialah 1.3 meter. BMI Amir ialah 20.7 yang berada pada paras normal. Oleh yang demikian, Amir mempunyai berat badan yang sihat. Benji pula seorang lelaki yang berumur 55 kg, manakala ketinggian yang sama seperti Amir iaitu 1.3 dan BMI Benji ialah 32.5, berada pada obes kelas 2. Oleh itu, Benji boleh dikategorikan sebagai obesiti. Antara punca-punca yang boleh menyebabkan obesiti ialah pengambilan makanan yang berkalori dan bergula tinggi, umur seseorang, jantina, kurangnya aktiviti fizikal dan faktor psikologi. Berat badan kita akan bertambah apabila kita makan banyak, lebih daripada apa yang boleh dibakar oleh badan kita. Kalori yang lebih ini akan disimpan sebagai lemak. Berlebihan berat badan dan kegemukan iaitu obesiti akibat daripada pengambilan kalori yang berlebihan tidak akan berlaku dalam beberapa hari atau minggu, tetapi ia akan terkumpul dan tersimpan selama beberapa bulan dan tahun. Selain itu, antara faktor yang menyebabkan obesiti ialah peningkatan umur. Peningkatan umur akan menyebabkan kadar metabolisme menurun. Oleh itu, kenaikan berat badan yang ketara walaupun tiada sebarang pertukaran dan pertambahan di dalam tabiat pemakanan dalam aspek jumlah, jenis dan kekerapan. Antara faktor yang menyebabkan kegemukan atau obesiti adalah kerana jantina. Berdasarkan maklumat daripada myhealth.gov.my, kaum wanita mempunyai lebih kebarangkalian untuk menjadi obes berbanding dengan lelaki. Perkara ini adalah kerana wanita mempunyai kadar metabolisme yang rendah berbanding dengan kadar metabolisme kaum lelaki. Seterusnya, kurangnya aktiviti fizikal akan menyebabkan seseorang itu mengalami obesiti atau kegemukan. Antara kesan kepada pengidap atau orang yang mengalami obesiti ialah serangan jantung. Orang yang obes akan mudah menghidapi serangan jantung 6 kali lebih tinggi berbanding orang yang kurus.
Perkara ini berdasarkan kepada kajian pada tahun 2007 yang diterbitkan di dalam Archive of Internal Medicine mendapati orang yang ada berat badan berlebihan adalah berisiko menghidapi penyakit jantung sebanyak 32%, manakala peratus mendapat sakit jantung bagi orang yang mengalami obesiti adalah sebanyak 81%. Seterusnya, individu yang obesiti akan berhadapan dengan masalah menghadapi penyakit angin ahmar ataupun stroke. Berdasarkan laporan pada tahun 2010 yang diterbitkan di dalam jurnal Stroke, mendedahkan bahawa peratusan bagi orang yang obes untuk menghadapi angin ahmar ataupun stroke meningkat sebanyak 64%. Seterusnya, masalah kencing manis sememangnya berkait rapat dengan obesiti. Hampir 90% orang yang obes akan menghidapi diabetes. Sememangnya, ia akan mengancam nyawa. Sekiranya tidak dirawat dengan segera, ia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang, mata boleh menjadi buta dan kudung kedua-dua belah kaki. Obesiti juga mempengaruhi kesihatan mental pesakit, terutamanya yang berkaitan dengan kemurungan. Kajian pada tahun 2010 yang diterbitkan di dalam Archive of General Secretary mendapati risiko orang yang mengalami obesiti untuk menghidap kemurungan berbanding orang yang memiliki berat normal adalah sebanyak 55%. Perkara ini adalah kerana keyakinan diri yang rendah dan stigma masyarakat terhadap orang gemuk juga boleh mencetuskan kemurungan. Jadi, apakah langkah-langkah untuk kita mencegah daripada obesiti? Langkah pertama adalah dengan menjaga pemakanan kita. Macam mana kita nak jaga? Dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang berdasarkan piramid makanan. Pemakanan yang seimbang terdiri daripada semua nutrisi dari karbohidrat hingga ke protein. Semua nutrisi harus diambil oleh seseorang dalam kuantiti atau kadar yang disyorkan oleh pakar-pakar pemakanan. Langkah seterusnya adalah dengan sentiasa melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Senaman yang bersesuaian dan teratur boleh membantu seseorang untuk mengurangkan berat badannya. Melakukan senaman secara berkala iaitu selama 20 hingga 30 minit setiap hari dalam 3 kali seminggu. Intensiti senaman perlu bersesuaian dengan peringkat umur individu tersebut. Seterusnya, sentiasa memastikan berat badan adalah ideal dengan ketinggian anda. Perkara ini dapat dilakukan dengan pengiraan BMI yang telah ditunjukkan. Setakat ini sahaja pembentangan daripada saya, Muhammad Ashraf bin Muslim, siswa Guruji 7.1 PISMP Ambilan Jun 2017, Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Bye, jumpa lagi. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita.